Pembentang pertama iaitu Muhammad Nawawi bin Abdul Manaf atau Matang 278109. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nawawi bin Abdul Manaf alias Matang, nombor metrik 278109. PT Mahbel Nugra Langgeng merupakan syarikat pengeluaran produk makanan sejuk beku. Idea syarikat ini pada awalnya dimulakan oleh ibu kepada Encik Feris, Encik Muhammad Feris Ifat Nugraha, seorang suri rumah yang mana beliau amat menggemari bidang masakan. Syarikat ini bermula pada awal bulan Februari tahun 2010 dengan menjalankan aktiviti pengeluaran produk makanan sejuk beku sebagai aktiviti perniagaan utama. Mabel Food menerusi kata slogannya, "We provide the best quality", menjanjikan pelanggan mereka bahawa produk yang mereka keluarkan adalah merupakan produk mereka yang terbaik dan berkualiti. Dengan minat beliau terhadap bidang masakan, beliau pun mula mencuba untuk membuat siomay, yang mana siomay merupakan sejenis makanan iaitu ladu ikan kukus Indonesia dengan sayur-sayuran yang dihidangkan dalam kuah kacang. Kemudian ianya dijual di salah sebuah kampus di Jakarta. Selepas itu, beliau tidak menghentikan langkahnya di situ. Beliau pula meneruskan idea inovasinya dengan mencuba makanan yang mudah dihidang, sihat serta dapat bertahan dalam jangka masa yang lama. Disebabkan beliau mempunyai minat dalam membuat roti-roti, maka tercetuslah idea untuk membuat produk donat sejuk beku bagi memulakan aktiviti perniagaan syarikatnya. Pada mulanya sasaran awal jualan produk donat sejuk beku ini hanya dijual kepada jiran-jiran sekitar rumah beliau sahaja. Namun seiring berjalan waktu, produk keluaran syarikat ini mendapat permintaan yang semakin meningkat dalam kalangan penggemar donat. Semakin hari semakin ramai yang meminati produk donat sejuk beku ini. Dengan persiapan secukupnya yang telah dilakukan, produk donat sejuk beku mulai dijual di pasaran. Produk tersebut dibungkus dengan setiap bungkusan yang mempunyai isi 10 donat. Produk keluaran yang pertama ini juga dinamakan donat sayang, disebabkan beliau membuatnya dengan bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Maka tercetuslah inspirasi untuk menggunakan nama itu. Sejak tahun 2018, Mabel Food mula berinovasi untuk mengeluarkan produk makanan sejuk beku yang lain. Antara produk sejuk beku yang dikeluarkan oleh syarikat ini ialah Krokodil, sosis Solos dan Lokomedes. Ketika pandemik COVID-19, Mabel Food tidak menghentikan operasinya, malah terus berinovasi dan akhir sekali telah muncul dengan memperkenalkan produk barunya pada tahun 2021. Antara produk keluaran barunya ialah panada ayam dan aneka ayam yang terdiri daripada ayam taliwang, opor ayam Jawa, ayam kalasan dan ayam bekakak. Sehingga hari ini produk-produk keluaran Mabel Food boleh didapatkan melalui official online store mereka. Seterusnya, berikut merupakan salah sila keluarga genogram bagi PT Mahbel Nugra Langgeng. Yang pertama adalah Mahmuda, 48 tahun, kemudian Feris, 21 tahun, diikuti dengan KK, 14 tahun dan juga Arta, 6 tahun. Pembentang kedua iaitu Nur Izzati Nazira binti Muhammad Jupri 279750. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, saya akan meneruskan pembentangan ini di mana saya akan menerangkan tentang model pembangunan 3 dimensi yang terdiri daripada dimensi pemilikan, dimensi keluarga dan juga dimensi perniagaan. Baiklah, bagi dimensi pemilikan terdapat 3 peringkat iaitu pengawalan pemilik ataupun controlling owner, pengkongsian adik-beradik iaitu sibling partnership dan konsortium sepupu ataupun dikenali sebagai cousin consortium. Menurut perkongsian daripada Encik Feris melalui webinar yang telah kami jalankan, perniagaan keluarganya berkembang melalui peringkat pertama iaitu masih lagi dalam peringkat pengawalan pemilik ataupun controlling owner melalui ibunya sendiri yang bergelar sebagai pemilik. Pengawalan pemilik dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mempunyai hak atau kuasa untuk mengawal kesemua hal di dalam sesebuah organisasi ataupun perniagaan keluarga ini, terutamanya dari segi pembuatan keputusan. Bagi perniagaan keluarga Encik Feris ini, pemilik iaitu ibunya sendiri adalah generasi pertama, manakala beliau adalah generasi kedua. Oleh itu, sebagai pemilik, ibunya berhak untuk membuat keputusan berbanding dengan Encik Feris.
Namun begitu, walaupun ibunya adalah pemilik perniagaan keluarganya ini, tetapi Encik Feris masih diberi kebenaran untuk memberi sebarang idea ataupun cadangan untuk menambah baik perniagaan keluarganya ini, sama ada dari segi penambahbaikan produk untuk bersaing dengan pesaing yang lain di dalam industri yang sama. Namun begitu, ianya perlu mendapat kebenaran ataupun persetujuan daripada ibunya dahulu supaya ibunya dapat membuat keputusan yang tepat. Dimensi keluarga pula merupakan dimensi yang melibatkan ahli keluarga. Jadi, kepercayaan dan kesetiaan daripada setiap ahli keluarga yang terlibat amat penting untuk meneruskan perniagaan keluarga ini. Di dalam dimensi ini, secara tidak langsung dapat memupuk minat generasi seterusnya untuk mewarisi perniagaan keluarga yang telah lama dibina. Di samping itu, dimensi ini juga menjadi arah tuju bagi sesebuah perniagaan keluarga itu sama ada ianya akan diteruskan oleh anak-anak sejak dari kecil atau selepas pemilik perniagaan tersebut meninggal dunia ataupun dengan cara bekerjasama dengan generasi pertama. Dimensi ini mempunyai 4 peringkat di mana yang pertama adalah perniagaan keluarga muda ataupun young business family. Yang kedua adalah memasuki perniagaan ataupun entering the business. Yang ketiga adalah bekerjasama ataupun working together. Dan yang terakhir adalah melepaskan kuasa iaitu passing the baton. Bagi perniagaan keluarga Encik Feris, beliau dan ibunya menggunakan 2 peringkat iaitu menceburi perniagaan ataupun entering the business dan juga bekerjasama ataupun working together. Menceburi perniagaan atau dalam bahasa Inggerisnya dapat dikatakan sebagai entering the business merupakan tahap di mana minat menjadi faktor utama seseorang itu dalam perkara ini. Ianya kerana bukan mudah untuk seseorang itu menceburi perniagaan lalu menguruskannya, apatah lagi perniagaan keluarga ini perlu dijaga dengan baik. Encik Feris ada mengatakan di dalam webinar bahawa beliau merupakan seseorang yang mempunyai minat dalam bidang perniagaan sejak dari kecil lagi, sejak di bangku sekolah rendah lagi. Jadi, ibunya amat menyokong minat anaknya ini yang mahu meneruskan legasi perniagaan keluarganya. Ibunya sering memberi tunjuk ajar bagaimana cara untuk menguruskan pelanggan dan ibunya turut memberi kata-kata semangat dan motivasi untuk anaknya ini terus kuat dalam menceburi bidang perniagaan ini. Oleh sebab minat yang mendalam dalam bidang perniagaan, maka di sekolah menengah beliau mengambil major dalam bidang sosial di mana bidang ini beliau boleh belajar tentang ekonomi dan perniagaan. Jadi, ia dapat meningkatkan lagi pengetahuannya tentang perniagaan. Seterusnya, selepas beliau menceburi perniagaan keluarganya, beliau sebagai generasi kedua bekerjasama dengan generasi pertama iaitu ibunya. Di dalam peringkat ini, untuk bekerjasama, sikap kejujuran, keterbukaan dan juga konsisten perlu ada dalam diri setiap generasi. Di dalam perniagaan keluarga Encik Feris, kerjasama berlaku antara ibunya, beliau sendiri dan adiknya. Dari segi pembuatan keputusan, mesti dilakukan oleh ibunya, manakala dari segi pengurusan produk, kewangan dan pelanggan adalah tanggungjawab beliau. Adiknya pula berperanan dalam memberi idea-idea baharu untuk menambah baik perniagaan keluarganya ini. Dimensi perniagaan pula kebiasaannya wujud dalam perniagaan skala kecil, namun terdapat juga di dalam perniagaan skala besar. Dimensi perniagaan mempunyai 3 peringkat iaitu permulaan atau start-up, pengembangan atau formal iaitu expansion or formalization dan juga kematangan atau maturity. Bagi perniagaan keluarga Encik Feris ini, mereka berada di peringkat pengembangan atau formal iaitu expansion or formalization dalam bahasa Inggerisnya. Peringkat pengembangan atau formal ini merupakan peringkat di mana bermulanya pengembangan dan kemajuan sesebuah perniagaan itu. Ianya boleh berlaku secara perlahan tetapi konsisten ataupun secara tiba-tiba. Bagi perniagaan keluarga Encik Feris ini, pengembangan perniagaan berlaku secara perlahan-lahan dan konsisten serta sentiasa relevan di pasaran. Beliau sediaya upaya berusaha dengan memberi fokus yang lebih kepada produknya dari segi kualiti, kuantiti dan harga. Malah, beliau turut sering membuat promosi dan pengiklanan di media sosial seperti Facebook dan Instagram supaya lebih ramai orang mengenali produk-produk yang dihasilkan dan dijual di Mahbel Food. Bukan itu sahaja, perkongsian mengenai kelebihan produk juga dilakukan supaya pelanggan dapat membezakan produknya dengan produk pesaing lain. Beliau turut berhasrat untuk menambah dan mencipta produk baharu serta beliau juga mengambil inisiatif untuk membuat inovasi terhadap produknya yang sekarang dan akan datang.
Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan tentang hubungan keluarga dan juga pengurusan konflik. Seperti yang anda ketahui, konflik ialah percanggahan pendapat ataupun perbezaan persepsi antara satu sama lain. Ianya boleh menyebabkan berlakunya pertengkaran atau pergaduhan antara satu sama lain. Namun begitu, konflik ini mempunyai pelbagai jenis cara untuk diatasi supaya ianya tidak terus berlarutan dan tidak menemui jalan penyelesaian. Mengikut situasi perniagaan semasa Encik Faris ini, generasi pertama dan juga generasi seterusnya sering berlaku pertengkaran ataupun berlakunya konflik antara satu sama lain, iaitu ibunya dan beliau sendiri. Namun begitu, beliau mengatakan bahawa konflik atau permasalahan yang berlaku dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Antara konflik yang berlaku di dalam perniagaan keluarga mereka ini adalah dari segi pengurusan kewangan, di mana seperti yang kita tahu, setiap perniagaan pasti mempunyai konflik mengenai kewangan, di mana sumber kewangan yang ada perlu diuruskan dengan cara yang baik seperti berjimat dalam penggunaannya, melabur dalam pengembangan perniagaan dan juga menetapkan akaun bank untuk sebuah perniagaan. Bagi Encik Faris, pengurusan kewangan ini menjadi faktor utama berlakunya konflik antara beliau dan ibunya, di mana masing-masing mempunyai cara yang tersendiri untuk menguruskan kewangan. Jadi, sekiranya terdapat sedikit kesilapan dalam pengurusan kewangan, sudah pasti ianya akan menjejaskan kewangan perniagaan keluarganya ini. Oleh itu, dari segi pengurusan kewangan, mereka mengurus dengan menyelesaikannya dengan cara mempunyai strategi yang baik dalam pengurusan kewangan supaya tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Konflik yang sering berlaku di dalam setiap perniagaan, termasuklah perniagaan keluarga ini, adalah dari segi isu pengawalan. Isu ini berlaku apabila kepercayaan seseorang itu terhadap individu yang lain adalah pada tahap yang rendah. Pengawalan berlaku sekiranya seseorang itu mempunyai pengalaman mengenai sikap seseorang itu yang membuatkan dia tidak yakin dengan kecekapan yang boleh ditunjukkan oleh orang tersebut. Dalam perniagaan keluarga Encik Faris ini, ianya wujud kerana ibunya sering mengawal pergerakan ataupun kejadian yang berlaku dan bakal berlaku di dalam perniagaan keluarganya. Ibunya masih lagi tidak mempunyai kepercayaan sepenuhnya terhadap anaknya, yang menyebabkan Encik Faris berasa tidak senang dan sehinggakan boleh berlakunya konflik antara satu sama lain. Oleh itu, Encik Faris melakukan langkah awal untuk menguruskan konflik ini, di mana beliau berjumpa terus dengan ibunya untuk membincangkan apakah punca utama ibunya tidak percaya akan dirinya yang mampu untuk meneruskan perniagaan keluarga ini secara sepenuhnya. Yang terakhir adalah percanggahan pendapat. Sudah pasti setiap perniagaan mempunyai percanggahan pendapat ataupun perbezaan pendapat, di mana masing-masing mempunyai idea dan cara yang tersendiri dalam melakukan sesuatu perkara. Percanggahan ini berlaku apabila ketidaksamaan pendapat yang mampu membuat seseorang itu bergaduh atau bertengkar antara satu sama lain. Menurut Encik Faris, beliau dengan ibunya sering bercanggah pendapat kerana mereka adalah dua generasi yang berbeza, di mana Encik Faris adalah generasi yang moden dan penuh dengan teknologi, manakala ibunya adalah generasi tradisional ataupun generasi lama. Maka apabila sesi bertukar pendapat, ianya bermulalah percanggahan antara satu sama lain yang membawa kepada pertengkaran mulut. Beliau turut mengatakan bahawa pada awalnya beliau berasa marah, geram kerana bercanggah pendapat dengan ibunya, tetapi lama-kelamaan beliau hanya mengikut arahan ibunya kerana itu adalah perkara yang lebih baik. Di samping itu, dalam memperoleh pelanggan juga boleh berlaku pertengkaran ataupun pencanggahan pendapat kerana setiap orang mempunyai cara yang berbeza untuk membalas mesej daripada pelanggan. Jadi setiap kali membalas mesej pelanggan membuatkan Encik Faris dan ibunya bertengkar. Oleh itu, beliau menguruskannya dengan cara mengikut sahaja cara ibunya supaya konflik ini tidak berlaku lagi. Malah ibunya turut mempertimbangkan cara Encik Faris dalam menguruskan beberapa hal mengenai perniagaan keluarganya ini. Seterusnya, bagi perancangan penggantian dalam syarikat, perancangan penggantian merupakan salah satu cara ataupun perancangan yang mampu untuk membantu setiap perniagaan keluarga bertahan dalam tempoh jangka masa yang panjang, di mana ianya diserahkan mengikut ketetapan pemilik, sama ada ingin menyerahkannya ke generasi seterusnya atau wakil generasi tersebut ataupun kepada orang luar. Namun begitu, tugas untuk membuat perancangan penggantian ini amatlah sukar, di mana ianya memerlukan masa yang lebih lama. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk anak-anak sejak dari kecil lagi supaya mereka tahu bahawa mereka akan meneruskan legasi perniagaan keluarga mereka. Perancangan pergantian untuk syarikat ini ataupun perniagaan keluarga dapat dilaksanakan melalui 4 fasa, iaitu yang pertama ialah permulaan, yang kedua adalah pemilihan, yang ketiga adalah pendidikan dan yang terakhir adalah peralihan. Bagi perniagaan keluarga Encik Faris ini, mereka mempunyai kesemua fasa ini, mereka melaluinya, tetapi pada fasa peralihan ataupun fasa keempat, mereka belum melaluinya.
Fasa pertama adalah fasa permulaan di mana anak-anak akan belajar tentang perniagaan keluarga sejak dari kecil lagi. Jika mereka belajar dari kecil lagi, mereka sudah pasti akan tahu dari sudut positif ataupun negatif sesebuah perniagaan keluarga itu. Jadi apabila mereka tahu sama ada dari segi positif ataupun negatif, mereka dapat memilih sama ada mereka ingin meneruskan perniagaan keluarga mereka ataupun memilih kerjaya lain yang mengikut minat mereka sendiri. Bagi keluarga Encik Feris, Encik Feris sendiri adalah seorang yang amat minat dengan perniagaan. Jadi sejak dari kecil lagi, ibu bapanya telah mengenalkannya kepada perniagaan keluarga. Jadi dari situ adalah timbul minat mendalam terhadap perniagaan keluarga. Oleh itu, fasa permulaan ini dapat dicapai untuk keluarga Encik Feris, di mana ibu bapa mempunyai calon pengganti bagi perniagaan Mahbel Food ini. Fasa kedua adalah fasa pemilihan, di mana fasa ini merupakan fasa yang paling sukar kerana di dalam fasa ini pemilihan pengganti bagi generasi seterusnya dilaksanakan. Kesukaran akan dihadapi semestinya oleh pemilik perniagaan keluarga itu yang perlu membuat keputusan bagi memilih penggantinya. Pemilihan dapat dilaksanakan dengan pelbagai cara di mana boleh memilih dari segi jantina, umur, kelayakan dan prestasi semasa calon pengganti itu. Kebiasaannya calon pengganti akan dipilih dari kalangan anak sulung di mana mereka boleh dipercayai berbanding dengan anak yang lain. Namun jika anak sulung tidak mahu untuk meneruskan perniagaan keluarga mereka, maka ibu bapa perlu mencari jalan penyelesaian di mana perlu melatih anak-anak yang lain supaya dapat menjadi pengganti kepada perniagaan keluarganya ini. Di dalam perniagaan keluarga Encik Feris ini, beliau adalah calon pengganti utama di mana beliau merupakan anak sulung ataupun anak tertua di dalam keluarga ini. Jadi beliau amat sesuai lah untuk menjadi calon pengganti. Ianya juga disebabkan oleh Encik Feris mempunyai kelebihan dalam meneruskan perniagaan. Fasa ketiga adalah fasa pendidikan di mana fasa ini ibu bapa dapat melatih anak-anak dalam meneruskan perniagaan keluarga mereka. Fasa ini boleh dilaksanakan dengan memberi latihan dengan cara melantik orang luar untuk melatih anak-anak mereka dari segi cara pengurusan kewangan, pengurusan produk, mesin, pekerja dan pelanggan dan sebagainya. Bagi pendidikan pula, ibu bapa boleh menghantar anak-anak ke universiti supaya dapat lebih banyak ilmu untuk mengendalikan perniagaan. Bagi Encik Feris, beliau sendiri merupakan calon pengganti utama, jadi ibu bapanya menghantarnya ke universiti di mana beliau belajar sekarang adalah di Universiti Utara Malaysia. Jadi ibunya berperanan penting untuk menghantar anaknya supaya dapat menimba lebih banyak ilmu untuk meneruskan perniagaan keluarganya. Ibunya juga memberi sokongan atau bantuan dalam pelbagai cara iaitu mengenai pengurusan kewangan, perkembangan idea dan membina hubungan yang baik dengan pelanggan. Fasa yang terakhir ialah fasa peralihan di mana fasa ini dilakukan sebaik sahaja pemilik sebenar bersara dan berlakunya peralihan kuasa daripada pemilik kepada calon pengganti. Ianya akan dijalankan apabila tiba masanya dan kata putus daripada pemilik bahawa pemilik tidak akan terlibat lagi dengan hal-hal syarikat. Tambahan lagi, pemilik perlu committed terhadap perancangan penggantian yang telah diatur. Namun begitu, di dalam perniagaan keluarga Encik Feris ini, fasa ini masih belum berlaku kerana ibunya belum menyerahkan sepenuhnya syarikat Mahbel Food ini kepadanya. Jadi tiada peralihan antara pemilik sebenar dengan pengganti seterusnya. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang tadbir urus firma keluarga di mana tadbir urus keluarga ini merupakan rangka kerja untuk perhubungan bagi mewujudkan pilihan kerjasama yang disokong nilai bersama, matlamat atau tujuan standard dan juga visi bersama untuk masa depan keluarga. Ia membantu keluarga dalam mengenali dan mengurus sumber mereka, membentuk peranan, menetapkan had untuk orang ramai dan membenarkan ahli mengurus kepentingan yang bercanggah dan berganding. Majlis keluarga ataupun family council merupakan tadbir urus bagi perniagaan keluarga Encik Feris yang merupakan generasi kedua. Ibunya memilih Encik Feris kerana beliau adalah anak yang tertua di dalam keluarga. Mereka berdua telah merancang untuk melihat ke hadapan bukan sahaja menumpukan dalam sektor makanan sejuk beku dan bakery sahaja, malah mereka mencuba peluang di sektor lain yang boleh diterima oleh masyarakat. Ibunya tidak menyerahkan perniagaan ini sepenuhnya kepada beliau kerana beliau tahu anaknya itu perlu mempunyai lebih banyak pengalaman. Jadi disebabkan itu, ibunya menghantar Encik Feris ini ke universiti dalam jurusan pengurusan perniagaan antarabangsa. Ianya juga disebabkan oleh ibunya ingin Encik Feris mempunyai lebih banyak ilmu untuk menjalankan perniagaan dengan betul supaya beliau boleh meramalkan dan memberi impak yang besar kepada perniagaan keluarga ini untuk berkembang di masa hadapan. Pembentang keempat iaitu Anis Hazwani binti Muhammad Ayub Han 281710. Perancangan pengurusan harta. Perancangan pengurusan harta bermaksud segala hak keupayaan si mati pada masa hidupnya akan diberikan kepada waris-warisnya. Dalam pengurusan harta keluarga Encik Feris telah memegang 50% stok dalam syarikat keluarganya, manakala selebihnya stok diberikan kepada ibu dan adik-beradiknya yang lain. Encik Feris memegang stok paling tertinggi
serta mendapat hak majoriti stok dalam perniagaan ibunya. Perancangan strategik merupakan salah satu pendekatan pengurusan untuk mencapai kecemerlangan organisasi. Perancangan strategik yang dilakukan oleh keluarga Feris adalah Encik Feris ingin membantu orang ramai yang sedang mencari pekerjaan bagi menyara kehidupan. Selain itu, Encik Feris ingin mencipta produk baru dalam perniagaan serta ingin memperkembangkan perniagaan keluarganya ke peringkat antarabangsa. Pembentang yang terakhir ialah Muhammad Nazwan bin Ishaq 273266. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazwan bin Ishaq, nombor metrik 273266. Dan saya akan menyambung bahagian kritikal analisis dan cadangan penambahbaikan. Antara isu yang berlaku dalam Mahbil Food ialah kurang persefahaman. Hal ini nyatakan apabila Encik Feris mempunyai ketidaksefahaman dengan ibunya apabila membuat keputusan. Encik Feris memberi cadangan pada ibunya untuk menambah baik strategi bagi sistem kewangan dan perakaunan Mahbil Food. Rancangan ini ditolak kerana ianya akan memerlukan kos yang tinggi dan juga memakan masa untuk diadaptasikan. Isu seterusnya berlaku dalam pembuatan keputusan. Menurut Encik Feris, kebanyakan keputusan dalam pengurusan dilakukan oleh ibunya. Jadi isu ini berlaku akibat perbezaan pandangan antara Puan Mahmudah dengan Encik Feris yang lebih fasih dengan trend-trend terkini. Isu yang ketiga ialah dalam pengembangan perniagaan. Encik Feris dan ibunya mempunyai cadangan untuk mengembangkan perniagaan mereka ke beberapa negara Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia dan Singapura. Bagi Mahbil Food untuk mengembangkan perniagaannya, mereka perlu melakukan perancangan yang rapi bagi menambah baik produk mereka seperti mengembangkan barisan produk sedia ada serta melakukan peningkatan strategi pemasaran produk mereka. Isu yang terakhir ialah tiada perancangan pergantian yang tetap. Mahbil Food masih belum lagi mempunyai rancangan yang tetap bagi pengganti Puan Mahmudah sebagai pemilik perniagaan tersebut. Menurut Encik Feris, bermasa kini ibunya masih lagi merupakan pemilik perniagaan tersebut dan beliau juga sedang melanjutkan pembelajarannya di UUM. Menurut Encik Feris, beliau mempunyai tanggungjawab yang diberikan kepadanya dalam membantu perniagaan keluarga tersebut. Seterusnya saya akan menyambung pada cadangan dan penambahbaikan. Cadangan dan penambahbaikan bagi isu pertama ialah Mahbil Food memerlukan strategi jangka panjang. Berdasarkan isu yang berlaku ini, cadangan yang diberikan oleh Encik Feris dalam menambah baik sistem perakaunan dan kewangan merupakan salah satu rancangan yang bagus bagi membuatkan Mahbil Food berkembang pada masa akan datang. Rancangan ini juga merupakan satu strategi jangka panjang yang mempunyai lebih perincian dan kawalan kewangan dan perakaunan yang lebih rapi. Seterusnya ialah cadangan dan penambahbaikan bagi isu yang kedua. Antaranya yang boleh dilakukan ialah memberikan idea dan menjadi penasihat kepada Puan Mahmudah. Bagi isu ini, tindakan yang boleh dilakukan oleh Encik Feris ialah dengan memberikan idea dan pendapatnya sebagai penasihat kepada ibunya. Menurut Encik Feris, beliau juga masih lagi menerima tunjuk ajar daripada ibunya dalam pengurusan kerana beliau belum lagi mempunyai kuasa sepenuhnya dalam mentadbir Mahbil Food. Tetapi menurutnya juga Puan Mahmudah juga mendengar segala cadangan dan pendapat yang diberikan oleh Encik Feris dan juga adik-beradiknya kerana mereka lebih fasih dengan teknologi dan trend yang terkini. Seterusnya ialah cadangan dan penambahbaikan bagi isu yang ketiga. Tindakan yang boleh diambil oleh Mahbil Food bagi melicinkan lagi pengurusan mereka ialah dengan melantik eksekutif dari pihak luar yang tidak mempunyai hubungan dengan ahli keluarga. Dengan ini, takbir urus Mahbil Food mampu membuat keputusan yang lebih terperinci dan juga dapat membantu mengembangkan perniagaan tersebut. Beberapa keputusan yang dibuat oleh ahli keluarga tidak semestinya mampu membantu perniagaan berkembang kerana terlalu merisaukan risiko yang bakal dihadapi oleh yang mampu memberi kesan kepada perniagaan keluarganya tersebut. Sekiranya ahli lembaga pengarah dan eksekutif dilantik dari pihak luar, keputusan yang diambil berdasarkan analisis risiko dan juga keupayaan untuk memajukan syarikat perniagaan tersebut. Akhir sekali ialah cadangan dan penambahbaikan bagi isu yang keempat.
Antara cadangan yang boleh dilaksanakan ialah Puan Mahmudah perlu mempunyai perancangan penggantian seperti wasiat dan sebagainya bagi memastikan bakal penggantinya bersedia dalam memimpin perniagaan keluarga pada generasi seterusnya. Rancangan penggantian merupakan salah satu perkara yang penting dan ianya boleh dikemas kini pada bila-bila masa sekiranya terdapat perubahan dalam kelayakan calon pengganti. Bagi Mahfud, Encik Faiz telah diberikan sebanyak 50% kuasa kepadanya kerana beliau merupakan anak sulung dan adik-adiknya masih terlalu muda untuk menjadi pengganti. Perbincangan yang baik antara ahli keluarga juga perlu bagi mengelakkan pergolakan dan memastikan harmoni dalam keluarga.